Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab serah klip video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Okey, kisah seram untuk malam ni, saya nak sambung kisah seram Nurse Hani. Okey, kisah seram kali ni, dia bagi tajuk Kisah Seram Amoy. Sebab katanya ada salah seorang makcik ni yang berketurunan Cina, dia panggil dengan nama Amoy. Sudah sedia? Jom kita mula. Ada satu hari tu, lepas dia dah selesai solat dekat bilik staff, dia pergi ke arah kaunter jururawat untuk sambung kerja dia balik. Cuma masa tu, dia sempatlah pergi jenguk ke arah kubikel pesakit perempuan sebab nak cek keadaan dia orang dulu. Dan masa tu, dia nampak salah seorang pesakit dia yang dia panggil dengan gelaran Amoy tengah berdiri dekat sinki dan sambil-sambil cuci tangan. Sebenarnya masa tu, jam menunjukkan dalam pukul 9 malam. Biasanya pada waktu tu memang pesakit dia dah tidur dah semua. Yelah paling tak pun dah baring-baring dekat katil, rehat, lepas tu nak tidur lah kan. Dia pun pergilah ke arah kaunter jerawat tu. Dekat kaunter jerawat tu, ada Amira dekat sana. Dan dia tengok Amira ni tengah khusyuk je menaip laporan pesakit pada masa tu. Jadi Hani pun pergilah duduk dekat sebelah Amira tadi. Dan dia cek file-file rekod pesakit yang sebelah tengah hari tadi. Katanya kalau shift malam ni, tugas tu agak kurang sikit. Lebih kepada cek file-file, dokumentasi macam tu kan. Dengan pemerhatian je lah. Masa tu, tengah leka dia buat kerja, tiba-tiba je, dia terdengar bunyi macam seseorang tengah ketap gigi tau. Macam gesel-gesel gigi kan, keruk macam tu. Tapi bunyinya tu kuat sangat. Time tu, Amira pun bagilah isyarat mata kan dekat Hani ni supaya cepat-cepat pergi cek, pergi periksa setiap bilik pesakit. Sebab bimbang jugalah kalau bunyi yang kuat macam gitu akan ganggu pesakit-pesakit yang lain. Jadi Hani tadi pun pergilah follow Amira. So diorang berdua lah pergi cek setiap bilik pesakit tu. Dalam perjalanan tu, mata dia sibuk je melilau ke arah kiri, kanan. Dia cek segenap penjuru tau. Yelah dia tengok dekat sekeliling lorong wad masa tu. Dan keadaan lorong tu macam suram sangat. Katanya kebetulan pula pada malam tu ada beberapa lampu tak jadi tau, tak menyala. Jadi yang adanya cahaya daripada kaunter diorang je lah. Lampu yang dekat kaunter diorang tu jadi. So dekat area-area lain cuma nampak sama-sama je. Masa tu diorang berjalan perlahan-perlahan sambil-sambil mengintai dekat setiap kubikel dan juga katil pesakit. Yelah bimbang kalau memang ada pesakit yang mengetap gigi, lepas tu mengganggu orang lain kan. Tapi bila diorang dah cek satu-satu, tak ada apa-apa pun. Semuanya elok je tidur. Jadi Amira ni pun cakap lah kan, tak ada apa-apa pun, dah jomlah. Diorang pun baliklah ke kaunter jururawat tu balik. Duduk sana dan tiba-tiba sakitlah. Misi, tolong. Masa tu, diorang berdua ni macam terkejut sangat. Yelah diorang carilah kan, daripada mana pula suara ni. Suara siapa pula yang menjerit-jerit minta tolong ni kan. Dan tak ada pula diorang dengar ada call bell yang bunyi. Jadi mungkin pesakit tu cuma menjerit je tapi tak tekan call bell. Jadi susah jugalah diorang nak cari katil mana yang manggil tu kan. Tapi tak lama lepas tu, suasana wad tu jadi sunyi sepi. Adalah dengar suara batuk daripada pesakit yang batuk-batuk kecil macam tu. Tapi suara minta tolong tu dah tak ada lagi dah. Jadi diorang ni macam tak tahu pesakit mana yang minta tolong tadi. Sampai kesudah tak jumpa pesakit tu tau. Cuma diorang ni tetap juga pergi cek satu-satu pesakit sama ada keadaan pesakit, semua pesakit tu okey ataupun tak. Yalah bimbang juga kan kalau memang betul-betul ada pesakit yang minta tolong. Dah lepas cek satu-satu tu, Amira tadi cuma pandang Hani ni dan dia gelengkan kepala. Maksudnya tak ada pun. Tak ada siapa pun yang minta tolong sebenarnya. Dan kesemua pesakit pada masa tu tidur dengan lena. Dah tu diorang pun balik ke kaunter jerawat balik kan. Sampai dekat kaunter jerawat tu, diorang baru je nak duduk, tiba-tiba je diorang dengar lagi sekali suara orang mengetap gigi tau. Krek. Masa tu Hani ni tutup telinga dia sebab dia cakap bunyi tu memang ngilu sangat. Bunyinya kuat. Lepas tu berterusan. Amira pun macam abaikan je lah bunyi-bunyi tu semua. Dia ignore je. Dan tak lama lepas tu bunyi tu terus hilang. Hani tadi dia cuma cakap Salina mengigau kot. Dia cakap macam tu sebenarnya untuk menyedapkan hati dia je. Walaupun sebenarnya dia tahu benda tu
Yelah, diorang sedang diusik kan. Esoknya tu, Hani dengan Amira ni bertugas sama-sama lagi. Jadi masa dia masuk pada petang tu, ada jururawat shift petang ni, dia bagilah report dekat Hani kan, dekat Hani dengan Amira ni. Dan masa tu, jururawat tu cakap ada salah seorang pesakit yang baru masuk. Dia tak nak jamah makanan daripada pagi lagi. Dia cuma minum air kosong je. Katanya puas dah diorang ni pujuk. Makanlah sikit kan, ambillah sikit, makanlah sikit. Tapi pesakit ni tak nak. Dan pesakit ni cuma gilingkan kepala je. Dah tu jururawat tadi pun pesan lah kan, nanti awak buat je lah air Milo dengan biskut ke bagi dia kan. Risau pula kalau dia kelaparan ke apa, hypo ke apa nanti. Jadi Hani dengan Amira ni cuma mengiyakan je lah. Yelah, nanti kita orang sediakan macam tu kan. Jadi pada malam tu, masa Hani dengan Amira ni tengah bersembang sambil-sambil siapkan tugas diorang, tiba-tiba je dia boleh terdengar bunyi yang sama pada malam sebelumnya. Ya, dia bunyi seseorang yang mengetap-ngetap gigi, menggesel-gesel gigi macam itu. Dan diorang pun saling berpandangan lah kan. Macam bunyi yang semalam kan. Tapi bunyinya tu sangat kuat. Dan makin lama macam makin dekat. Makin lama makin dekat. Hani tadi pun bangun daripada tempat duduk dia. Dia pergi ke arah kubikel perempuan. Dia cek satu-satu pesakit yang ada kat sana. Masa tu dia perasan yang kesemua pesakit dah tidur lena dah. Cuma ada salah seorang pesakit dia ni yang namanya Amoy yang tadi kan. Dia nampak keadaan Amoy ni macam agak gelisah macam tu. Kejap gerak. Nampaklah dia belum tidur lagi kan. Jadi Hani ni pun tegurlah Amoy ni. Amoy, belum tidur lagi ke? Dan Amoy tu cuma jawab, tak ada apa misi. Dah tu dia cuma senyum sambil-sambil tarik selimut dia nak tidur lah. Hani cuma cakap tidur okey. Dan Amoy tu pun jawab lah, okey misi. Dah tu Hani tengok pula ke arah kubikel pesakit baru tadi, namanya Sharon. Masa tu Sharon ni dia duduk je dekat hujung katil tu. Dah tu Hani tadi pun pergilah ke arah Sharon kan, tegur dia. Sharon, lapar tak? Sambil-sambil ditanya tu, sambil-sambil Hani tadi duduk dekat sebelah Sharon. Sharon pada masa tu dia cuma elingkan kepala, tandanya macam tak lapar lah kan. Dan dia pun minum air kosong. Dah tu Hani tadi pun tanyalah lagi kan, kenapa tak makan? Misi buatkan air Milo, cicah dengan biskut, nak tak? Tapi Sharon, dia tetap juga membisu dan gelingkan kepala. Dah tu Hani tadi pun tolonglah selimutkan Sharon ni. Dia usap-usap kepala macam anak kecil katanya. Yelah, sebenarnya dia risau kenapa Sharon ni tak nak jamah makanan daripada pagi lagi kan. Dah tu Hani tadi pun pergilah ke kaunter jururawat balik kan. Dan Amira pun tanyalah, Sharon okey tak? Dia nak makan apa-apa tak? Dan Hani cuma jawab, langsung tak nak. Dia minum air kosong je tu. Masa tu Hani tengok jam dah pukul 2 pagi dah. Dah siap semua tugasan dia tadi. Hani dengan Amira ni pun ambil keputusan untuk rehat-rehat kejap lah. Dia pergi duduk dekat ruang menonton TV tu dan tonton TV kat sana. Dan katanya ruang menonton TV tu ada sebelah je dengan kaunter jururawat. Si Amira ni pun tanyalah kan, ada ke siaran pagi-pagi buta macam ini kan? Bola ada lah. Jadi Amira ni pun cari-cari lah kan siaran dekat TV tu, satu-satu ditekannya. Tapi tak ada juga yang dia rasa macam menarik perhatian dia pada masa tu. Hani pula leka main game dekat telefon dia sambil-sambil tunggu si Amira ni cari siaran yang diorang nak tengok sama-sama lah. Tapi tiba-tiba je sayup-sayup diorang dengar ada seorang perempuan menangis. Masa tu Amira ni pun bangun lah kan. Bangun lepas tu dia pandang ke arah Hani. Hani pun macam terkejut juga. Dan tiba-tiba je bulu roma dia semuanya meremang. Diorang saling berpandangan dan tiba-tiba diorang dengar suara yang menangis tu panggil nama Misi. Misi macam tu kan. Hani ni pun buatlah isyarat mata dekat Amira ni, jomlah kita pergi meronda macam tu kan. Tapi Amira dia cuma gelengkan kepala, tak nak, takut. Amira cakap kalau betul ada pesakit yang nak minta tolong kita, mesti pesakit tu dah tekan dah call bell. Tapi tak ada pun yang tekan. Dah tu Hani ni pun cakap dengan Amira, tak kisahlah tekan call bell ke tak ke, dibuatnya betul-betul lah ada pesakit yang panggil kita, lepas tu kita tak pergi.
Dah tu esoknya dia mengadu pula dengan nurse manager. Tak pasal-pasal kita dapat warning letter tau. Dah lah jom, macam tu kan. Jadi dalam keadaan terpaksa, si Amira ni pun bangun, ikut dekat belakang Hani tadi. So dia orang buat rondaan daripada satu katil ke satu katil. Dan ya, macam yang kita semua fikir, dia tak jumpa pun siapa yang panggil dia pada masa tu. Tak ada pun tanda-tanda yang menunjukkan ada pesakit yang panggil dia orang. Sebab pesakit tu semua nampak macam elok je tidur lena. Jadi masa tu, bila dah pastikan semua pesakit okey, Hani dan juga Amira ni pun buat keputusan untuk pergi duduk dekat kaunter jururawat balik. Masa dia duduk dekat kaunter jururawat tu, kan ada CCTV dekat situ kan. So sesekali tu, dia macam menjeling ke arah CCTV yang menunjukkan keadaan lorong-lorong yang menghala ke bilik-bilik pesakit dekat bahagian belakang ward. Dan masa ni, sekali lagi diorang dengar suara orang yang mengetak-ngetak gigi, menggesel-gesel gigi. Dah tu diselang-seli pula dengan suara orang yang menangis dengan hiba sangat. Hani dengan Amira masa tu apa lagi, dia duduk diam je dekat situ, membatu je dekat situ sambil-sambil baca semua ayat yang diorang ingat. Katanya masa tu memang bulu roma dia ni habis dah kembang sampai ke tekuk. Masa tu Amira cakap, "Ya Allah, dugaan apa pula ni, ya Allah. Janganlah kau cakap kami." Sambil-sambil ditekuk muka dia ni sebab dia tak nak tengok apa-apa pun yang keadaan sekitar ni. Dalam masa yang sama, tiba-tiba je ada lagi bunyi suara pesakit yang minta tolong. "Tolong Missy." Tengah diorang layan perasaan takut diorang tu, ada salah seorang pesakit diorang yang namanya Salina. Dia pula yang menjerit. Salina dijerit macam ni tau, "Kenapa kacau saya? Tolong, tolong." Hani ni macam mengomel sendirilah kan. Dia cakap, masa ni pula lah Salina ni nak mengigau lah apalah. Salina tetap juga menjerit masa tu, Missy, tolong Missy," kan. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya Hani dengan Amira ni macam dah teragak-agak dah nak pergi tengok keadaan si Salina ni. Yalah takut juga kan, bukan Salina sebenarnya yang menjerit. Tu Hani ni pun tarik tangan Amira, "Jomlah kita pergi renjis air jampi kat Midah ke apa ke kokok menjadi." Dah tu dia pergi renjis air tawar tu semua. Dan dalam pukul 3:30 pagi, kali lagi diorang dengar suara orang mengetak gigi dan juga menggesel-gesel gigi. Kali ni pun sama, dia dengar selang-seli dengan suara seorang perempuan menangis. Jadi masa tu pun sekali lagi dia bangun, dia dengan Amira ni pergi cek satu-satu pesakit diorang. Yelah walaupun dia takut sebenarnya masa tu, diorang berdua pun sama-sama takut, tapi diorang terpaksa memberanikan diri juga. Dia pergi jenguk dekat setiap kubikel pesakit ni untuk pastikan keadaan pesakit diorang tu semuanya okey. Masa dia masuk je dekat kubikel perempuan, masa tu Hani tadi dia ternampak kelibat seseorang yang membongkok badannya dan menghadap Salina yang tengah tidur. Dah tu Amira pun tegur, "Amoy ke tu?" Tapi tak ada jawapan. So diorang ni pun tanyalah, "Amoy, awak buat apa dengan Salina ni?" Sebab masa tu diorang nampak Amoy ni dia letakkan jari dia dalam mulut Salina tau. Dan Amoy tadi, dia terkejut bila dah ada Missy yang tegur dia kan. Dia pun berundur sikit daripada katil Salina. Dan Amoy tu jawab apa tau? Dia cakap, "Missy, saya mau pinjam gigi palsu Salina." Sambil-sambil dia tunjuk ke arah Salina. Dan Salina masa tu macam kesakitan tau. Jadi Amira ni pun cek lah keadaan Salina. Kok-koklah ada giginya, gusinya berdarah ke apa kan. Dah tu Hani pun tanyalah, "Awak nak buat apa dengan gigi palsu Salina ni? Mana gigi palsu awak sendiri?" "Amoy, awak tak boleh nak pakai gigi palsu orang lain. Tak boleh, kotor. Awak sendiri punya ada kan?" Hani pujuklah Amoy ni kan. Dia cakap lembut-lembut, cakap elok-elok. Dan Amoy ni pun dia cuma angguk je, tanda faham. Dah tu dia balik ke katil dia. Jadi Hani dengan Amira tadi macam, yelah geli hati jugalah tiba-tiba nak pergi curi gigi palsu orang lain. Tak tahulah apa motifnya kan. Jadi diorang pun macam gelak-gelak je lah. Tapi tak sampai 10 minit, diorang lagi sekali dengar bunyi yang sama tau. Dah tu Hani ni pun tegur, "Ish, ada lagi." Tapi kali ni diorang ambil keputusan untuk tak endahkan semua tu.
biar je lah dia nak ketap gigi je lah. Bila dia tak endahkan bunyi ketap gigi, suara menangis pula yang muncul. Bunyi suara duk menangis macam itu kan. Dan Amira ni pun tegur lah. Amira cakap, ini bukan suara Salina. So diorang pun dengar elok-elok daripada mana datangnya suara tu kan. Jadi Hani ni pun pergi cek balik dekat setiap kubikel pesakit tu. Dan masa tu bunyinya makin kuat, makin rancak. Dalam masa yang sama, dia terpandang ke arah Sharon. Dan masa tu Sharon ni dalam keadaan selimut lingkup tau. Daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki. Cuma dia terperasan lah macam badan Sharon ni macam terhinjuk-hinjuk macam tu tau. Macam bergerak-gerak lah kan. So maksudnya si Sharon ni tak tidur lah masa tu. Jadi bila dia tengok betul-betul keadaan Sharon ni macam orang yang tengah menangis, yang sedang menangis masa tu. Dah tu dia pun pergilah ke arah Sharon tu. Dia tegur, Sharon, kenapa menangis? Sambil-sambil Hani tadi tarik selimut Sharon kan. Jadi Sharon ni pun cakap lah, saya lapar misi, saya tak boleh makan, gigi palsu saya hilang. Dah tu Hani tu pun macam, yelah terkejut lah kan lah, kenapa tak cakap? Dan Sharon ni cuma cakap, saya takut. Dalam masa yang sama, Hani tadi sekali lagi dia dengar bunyi orang ketap gigi tu. Dan bunyi ni sangat-sangat jelas dan sangat-sangat dekat. Masa tu Amira tadi pun bagilah isyarat kan, tunjuk ke arah katil Ahmoy. So diorang pun pergilah ke arah katil Ahmoy tu. Pada masa tu Ahmoy ni dia membelakangkan badan dia dan dia tengah menghadap dinding. Kali ni memang sah. Bunyi ketap gigi tu datangnya daripada Ahmoy ni Dah Amira pun tegur lah kan, Ahmoy tak tidur lagi ke? Ahmoy tadi terkejut dengan misi yang datang tegur dia. Dia terus terduduk. Dan tiba-tiba je gigi palsu yang ada dekat tangan dia terjatuh ke lantai. Rupa-rupanya bunyi yang ketap gigi tu datang daripada Ahmoy tau. Dia yang duduk main gigi palsu tu, duduk toreh-toreh, gini-gini ke apa benda panggil. Jadi bunyinya tu seolah-olah macam orang yang sedang mengetap gigi. Dah Hani ni pun tanyalah kan, gigi palsu siapa ni Ahmoy? Kasih tahu sama misi. Ahmoy tadi cuma diamkan diri je. Sampai kesudah dia tak cakap itu gigi palsu siapa. Jadi Amira tadi pun dia kutip gigi palsu tu, letak atas tisu. Dan sambil-sambil diorang pujuk lah Ahmoy ni, bagi tahulah gigi palsu siapa ni kan. Tapi Ahmoy tetap juga diam. Dah tu diorang pergi bawa gigi palsu tadi, pergi tanya Sharon, ni gigi palsu awak ke? Dan Sharon dia mengiyakan, ya, ini gigi palsu saya. Cuma lepas daripada tu dia memang dah tak nak pakai lah gigi palsu tu. Sebab dia cakap Ahmoy tu dah pakai gigi palsu dia tu. So dia, yelah siapa je pun yang nak pakai balik kan. Kegelian apakah ini? So daripada situ diorang tahulah datang daripada mana bunyi-bunyian yang misteri tu. Jadi dekat sini tak semua bunyi yang misteri tu adalah misteri. Sebab itulah juga kalau ada bunyi-bunyi sikit-sikit tu, alah husnuzon ajalah. Kita fikir je lah yang positif. Alah adalah tu datang daripada mana-mana kan. Bergantung kepada keadaan lah. Esoknya tu Kak Ida ni dia ada tegur Ahmoy ni. Dia kata, Ahmoy kenapa awak suap pongga tu? Nanti dia tercekik. Sebab masa tu Kak Ida ni nampak yang Ahmoy ni tengah suap makanan ke mulut pongga. Dah tu Ahmoy ni cakap macam ni, tak apa misi, saya dah cari-cari dah ayam ni guna gigi. Dah tu Kak Ida tadi pun tanyalah kan, gigi palsu siapa pula yang awak curi kali ni? Jeng jeng jeng. Ramai yang nak dengar jeng 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 tau. The end. Kita kena cakap the end dulu. Dah habis dah. Tapi itulah, daripada cerita ni kita boleh buat kesimpulan lah. Tak semua bunyi-bunyian tu yang kita dengar semuanya mistik kan. Mentang-mentang lah kita tak tahu daripada mana puncanya. Lepas tu kita cakap mistik lah tu. Ada lah tu yang nak usik kita tu kan. Padahal tengoklah macam kes ni kan. Okeylah, kisah seram kali ni macam tu. Tak adalah seram sangat kan sebenarnya kan. Lebih kepada jeng jeng jeng. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni.
kita buat video santai-santai je. Yalah dalam bulan puasa kan. Selamat puasa untuk korang semua. Dan ya macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yelah dia tengok sekeliling lorong. Jadi dia pun pergilah cari suara siapa yang tiba-tiba. Jadi Hani ni pun bagilah isyarat mata dekat Amira ni kan. Jomlah kita buat rondaan.